Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ni adalah Datuk Dr. Chong Chee Kiong, Dr. Nohayati Rosli, Dr. Hisham Shah dan Datuk Dr. Nohizan. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 12 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 8,538 kes, iaitu bersamaan dengan 97.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 16 Julai 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 3 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,737 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 77 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 3 kes baru yang dilaporkan hari ini, 1 kes adalah kes import iaitu warga negara Malaysia yang telah mendapat jangkitan di luar negara. Kedua-dua kes penularan di dalam negara pula adalah di kalangan bukan warga negara Malaysia dan tiada kes di kalangan warga negara Malaysia dilaporkan pada hari ini. Perincian kes jangkitan dalam negara iaitu 2 kes di kalangan bukan warga negara adalah seperti berikut, iaitu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 1 kes saringan di depo tahanan imigresen Jalan Duta sebelum proses pemindahan ke depo tahanan imigresen yang lain. Ujian saringan ke atas 26 orang kena tahan yang lain juga didapati dijalankan di mana keputusannya adalah 20 kes negatif, manakala hanya seorang kes masih lagi menunggu keputusan. Di Sarawak pula 1 kes saringan di tempat kerja yang dijalankan oleh majikan didapati positif, iaitu melibatkan bukan warga negara. Sehingga kini terdapat 3 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 122 kes, iaitu bersamaan dengan 1.39% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 16 Julai 2020 jam 12 tengah hari, seramai 868,394 individu telah disampel untuk ujian COVID-19 di Malaysia, iaitu bersamaan dengan 27.41 per individu bagi setiap 1,000 populasi. Jika dilihat pula jumlah ujian yang telah dijalankan sehingga 16 Julai 2020, data awal di Crisis Preparedness dan Response Center CPRC Ibu Pejabat menunjukkan bahawa Malaysia telah menjalankan 1.577,417 ujian RT-PCR dan RTK antigen. Ini kerana terdapat individu yang memerlukan ujian ulangan. Bilangan ujian yang dijalankan oleh beberapa negara jiran bagi setiap 1,000 populasi mereka adalah seperti berikut. Vietnam adalah sebanyak 2.7 ujian bagi setiap 1,000 populasi. Jepun adalah sebanyak 4.1 ujian bagi setiap 1,000 populasi. Korea Selatan adalah sebanyak 26.29 ujian bagi setiap 1,000 populasi. Singapura adalah sebanyak 79.83 ujian bagi setiap 1,000 populasi. Australia adalah sebanyak 114.15 ujian bagi setiap 1,000 populasi dan New Zealand adalah sebanyak 87.54 ujian bagi setiap populasi. Negara kita ialah 27.14 ujian bagi setiap populasi. Bilangan ujian di negara kita adalah standing dengan negara Korea Selatan, walaupun kapasiti makmal untuk pensampelan di Malaysia sudah bertambah sehingga 37,000 sampel sehari. Namun kadar positif adalah hanya 1.05%.
Ini bermakna hampir 99% ujian COVID-19 yang telah dijalankan adalah negatif. Mutakhir ini, kes harian COVID-19 di Malaysia adalah rendah. Namun demikian, bagi memastikan kes-kes COVID-19 di dalam komuniti terus dipantau, Kementerian Kesihatan telah mempergiatkan aktiviti surveillance. Sehingga 16 Julai 2020 secara kumulatif, Kementerian telah melaporkan sebanyak 129 kes COVID-19 yang dikesan melalui aktiviti surveillance klinikal, iaitu yang pertama, pensampelan influenza-like illness. 15 kes positif COVID-19 daripada sejumlah 3,174 sampel, iaitu kadar positif adalah 0.47%. Yang kedua ialah pensampelan severe acute respiratory infection, iaitu kes sehari. 85 kes positif COVID-19 daripada sejumlah 21,544 sampel telah dijalankan, iaitu kadar positif adalah 0.39%. Yang ketiga, persampelan pra-pembedahan ataupun sebelum pembedahan, 29 kes positif COVID-19 daripada sejumlah 66,081 sampel telah dijalankan, iaitu kadar positif adalah 0.04%. Rapid test kit antigen mempunyai kelebihan mengesan jangkitan COVID-19 dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Kelebihan ini telah dikenal pasti dapat dimanfaatkan dengan menggunakan ujian COVID-19 RTK antigen untuk yang pertama, saringan penggembara yang pulang di pintu masuk antarabangsa, terutamanya di pintu masuk antarabangsa yang selalu menerima jumlah penggembara yang tinggi, misalnya lampangan terbang Kuala Lumpur. Yang kedua ialah saringan pra-pembedahan, iaitu sebelum melaksanakan pembedahan, termasuk pembedahan kecemasan dan separa kecemasan. Yang ketiga ialah saringan bagi kes-kes BID ataupun brought-in death yang disyaki mempunyai jangkitan COVID-19. Jadi jenazah yang dibawa ke hospital di Jabatan Forensik akan disaring menggunakan RTK antigen. Dan yang keempat ialah saringan kes acute respiratory infection, iaitu sari di klinik-klinik kesihatan Kementerian Kesihatan. Dan yang kelima, perluasan saringan bagi kumpulan sasar termasuk kawasan-kawasan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Ujian COVID-19 RTK antigen mula digunakan oleh Kementerian Kesihatan sejak 6 Mei 2020, di mana kita telah memperolehi 200,000 RTK antigen. Kit ujian RTK antigen yang sedang digunakan ini telah melepasi penilaian teknikal Institut Penyelidikan Perubatan. Malah penilaian semula teknikal yang dijalankan terhadap bekalan agihan yang terbaru menunjukkan peningkatan tahap sensitiviti daripada 84.4% yang telah pun kita laporkan sebelum ni kepada 90%, manakala tahap spesifiti ia kekal 100%. Sehingga 15 Julai 2020, 88,048 ujian RTK antigen telah dijalankan dan sebanyak 197 ujian dikesan positif COVID-19, iaitu kadar positif hanya 0.2%. Daripada jumlah tersebut, 25,338 ujian adalah saringan di pintu masuk antarabangsa termasuk Kuala Lumpur International Airport, KLIA 2, Johor, Kedah dan Pulau Pinang. Dengan purata 357 orang disaring setiap hari dan kebanyakannya adalah di KLIA dan KLIA 2. Manakala bagi ujian RT-PCR pula, sejumlah 829,238 ujian telah dijalankan setakat ini. Terdapat insiden di mana pesakit dikatakan false negatif. Ini adalah kerana ujian RTK antigen mempunyai sensitiviti sebanyak 90%. Ini bermakna daripada 100 orang yang disaring, mungkin terdapat keputusan false negatif bagi 10 orang, iaitu di antara mereka yang tidak ada gejala. Mereka yang ada gejala dikenal pasti sebagai PUI dan akan disaring dan juga diasingkan. Ia merupakan satu kekangan ujian kalau kita mendapati ada sensitiviti hanya 90%.
Tetapi setakat ini tak ada ujian yang pasti memberikan sensitiviti 100% dan spesifiti 100%. Berdasarkan siasatan yang telah dijalankan, kemungkinan besar individu yang mendapat keputusan false negatif yang tidak bergejala berada dalam tempoh inkubasi di mana kandungan bilangan virus ataupun virus load adalah rendah untuk dikesan oleh ujian RTK antigen. Justru setiap individu yang disaring masih perlu menjalani tempoh kuarantin 14 hari seperti yang telah ditetapkan dalam dasar Kementerian Kesihatan untuk pengurusan COVID-19. Sekiranya didapati bergejala, perlu dimaklumkan kepada pejabat kesihatan daerah yang terdekat untuk tindakan selanjutnya. Jadi apabila mereka kembali dari luar negara, ujian RTK antigen akan dilaksanakan. Jika positif, akan terus dimasukkan ke hospital dan diasingkan. Jika negatif, mereka hendak patuh kepada home surveillance order, iaitu kuarantin di rumah untuk tempoh 14 hari, dan juga mereka perlu menggunakan MySejahtera dan kita akan mengesan mereka di rumah dan juga memantau perkembangan mereka di rumah. Dan jika mereka ada berjala, mereka harus menghubungi Kementerian Kesihatan, iaitu di Pejabat Kesihatan Daerah untuk tindakan selanjutnya. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia menyuruh agar orang ramai terus kekal waspada dan amalkan nasihat-nasihat kesihatan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan, walaupun kalau kita dapati angka positif COVID-19 semakin berkurangan. Elakkan 3S dan 3C, iaitu elak daripada kawasan yang sesak, crowded place, elak kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, wash, dan sangat digalakkan memakai alat peletup hidung dan mulut, face mask di tempat awam dan jika bergejala. Dan warn, iaitu amaran dari Kementerian Kesihatan yang berkonsep peringatan untuk elakkan bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung kalau boleh, lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, ingatlah kepada SOP. S ialah syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Pergerakan Pemulihan. O ialah orang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Penjarakan T ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 453 sekolah tahfiz dan madrasah seluruh negara sehingga 16 Julai 2020. Dan jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 24,447 individu. Jumlah sampel diambil dan diuji setakat ini adalah 20,788 bersama dengan 85%. Jumlah kes yang positif kekal 733 kes, iaitu bersama dengan 3.5%. Mereka yang bergejala kekal 98 kes, iaitu 13.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 635 kes, iaitu 86.6%. Seterusnya dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 454 pasar di seluruh negara sehingga 16 Julai 2020. Jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang dikenal pasti adalah 45,590 individu. Jumlah sampel diambil dan diuji setakat ini adalah 34,834 individu bersama dengan 76.4%. Mereka yang dikesan positif adalah 276 kes, iaitu 0.8%. Mereka yang bergejala kekal 38 kes, iaitu 13.8%.
Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 238 kes, iaitu 86.2%. Dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 432 pusat jagaan warga emas sehingga 16 Julai 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 18,268 individu. Jumlah sampel diambil dan diuji setakat ini adalah 16,419 individu bersama dengan 89.89%. Mereka yang dikesan positif adalah 30 kes, iaitu 0.2%. Mereka yang bergejala kekal 5 kes, iaitu 16.7%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 25 kes, iaitu bersama dengan 83.3%. Seterusnya dimaklumkan laporan rakyat Malaysia dan pemastautin tetap yang pulang dari luar negara sejak 3 April sehingga 16 Julai 2020 dan dikesan positif COVID-19 adalah sejumlah 683 kes. Pada hari ini ada pertambahan 1 kes, iaitu warga negara Malaysia yang pulang daripada negara Nigeria. Beliau adalah seorang jurutera yang bekerja di negara Nigeria. Seterusnya laporan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 di kalangan warga asing setakat 16 Julai 2020 adalah sejumlah 65,066 individu. Daripada jumlah tersebut, jumlah kes positif dikesan adalah 2,605 kes dan didapati hanya 30 kes masih dirawat dan diasingkan di hospital dan 2 kes memerlukan rawatan di unit rawatan rapi. Jumlah kes kematian kekal 5 kes bersama dengan 0.2%. Dimaklumkan 4 kluster depo tahanan imigresen sehingga 16 Julai 2020. Kluster yang pertama, depo tahanan imigresen Bukit Jalil, individu yang disaring setakat ini kekal 1,661. Jumlah kes yang positif ialah 649, melibatkan 646 bukan warga negara. Kadar positif di depo tahanan Bukit Jalil adalah 39.1%. Yang kedua ialah depo tahanan imigresen Sepang, individu yang disaring setakat inilah 1,477 dan jumlah kes positif ialah 72, melibatkan kesemuanya bukan warga negara dan kadar positif jangkitan di depo tahanan imigresen Sepang ialah 4.9%. Manakala depo tahanan imigresen Semenyih dan depo tahanan sementara imigresen Putrajaya telah pun tamat tempoh pemantauan selama 28 hari. Dan dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang masih aktif di Malaysia sehingga 16 Julai 2020. Jadi pada hari ini tiada pertambahan kes baru pada 14 kluster yang masih aktif. Walau bagaimanapun ingin dimaklumkan kluster yang baru iaitu kluster Mambung. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan sebuah kluster baru yang telah dikesan di sebuah syarikat di Mambung. Sehingga 16 Julai 2020 jam 12 tengah hari sebanyak 2 kes positif COVID-19 telah pun dilaporkan dalam kluster ini. Kluster ini telah dikenal pasti apabila terdapat kes kedua yang didapati positif COVID-19 semasa saringan di tempat kerja kepada kes indeks iaitu kes 8,732. Kes indeks ini telah mengalami gejala sejak 12 Julai 2020 dan dikesan positif COVID-19 pada 14 Julai 2020 di sebuah pusat perubatan. Susulan itu, siasatan dan aktiviti saringan kontak rapat telah dijalankan. Setakat ini, seramai 70 kes telah dikenal pasti dan disaring. 70 individu telah dikenal pasti dan disaring, di mana 2 kes dikesan positif iaitu 1 warga negara Malaysia dan 1 bukan warga negara dan 68 individu masih menunggu keputusan. Langkah pencegahan seperti proses pembersihan dan nyah kuman telah dijalankan di premis syarikat tersebut dan punca jangkitan kluster ini adalah masih di dalam siasatan. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian 56 makmal COVID-19 negara yang menjalankan ujian RT-PCR sehingga 15 Julai 2020 adalah sebanyak 37,004 ujian seharian.
Dan semalam jumlah seharian adalah 6,893 bersamaan dengan 19%, dan masih ada lagi data tidak lengkap yang belum disalurkan kepada Kementerian Kesihatan daripada makmal swasta. Seterusnya ingin dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian COVID-19 kepada pesakit sebelum menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan, iaitu pre-op testing setakat 15 Julai 2020 adalah sejumlah 66,139 pesakit. Daripada jumlah tersebut, jumlah pesakit yang dikesan positif adalah 22 kes, iaitu bersama dengan 0.04%. Dan dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen setakat 15 Julai 2020 adalah sejumlah 88,448 ujian, dan didapati 197 ujian adalah positif bersama dengan 0.29%. Dan pada hari ini dapat kita simpulkan iaitu kes harian dikesan positif COVID-19 adalah 3 kes saja. 1 kes import warga negara Malaysia yang pulang daripada negara Nigeria, dan 2 kes penularan tempatan iaitu yang melibatkan kedua-duanya bukan warga negara. 1 kes adalah warga negara Vietnam, kes saringan depo tahanan imigresen Jalan Duta yang tidak bergejala, dan 1 kes adalah warga Indonesia, iaitu kes saringan pekerja sebelum memulakan pekerjaan. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan, dipersilakan. Hi Datuk, my name is Rashid from Star. Datuk, the Miri May was reported to have said there was a sudden emergence of 13 new COVID-19 patients under investigations in the city. Are there any updates on this? I just updated just now. So we are waiting for the report. So the cluster Mambong, for example, we have done 2 cases positive, but we are waiting for the screening for another 68 cases. Okay. Actually, another question is, how much has MOH spent for this battle against COVID-19 from the start? I think the government has spent a substantial amount looking into to prepare the whole the fight against COVID-19, but we do not have a ballpark figure at the moment. But certainly it's not a small amount, but if you can calculate even for the test, for example, if we were to charge one RT-PCR 150 ringgit, you can see that amount. But we also have been given a large quantity of money to funds to buy ventilators and etc. So there's a allocation to our Ministry of Health, and I will give you the details breakdown of the amount in time to come. Hi, Datuk. Thank you for telling us about the RTK and also the testing numbers today. I just would like to ask a bit about that. With the RTK, you mentioned the sensitivity and also the specificity. MMA, Malaysian Medical Association, has also asked the ministry to publish a list of approved RTK kits. Was wondering if the ministry is going to do that. But also on false negative, recently we saw some false negative RTK tests in KLIA, I believe. Is it possible to, since you mentioned there's no 100% perfect test, is it possible to use RT-PCR at our borders to ensure there's no outbreaks that we don't foresee? That's the first question. Second question is about general testing numbers. I think yesterday we heard in the Dewan Rakyat there was some discussion about why Malaysia is not testing as well as other countries perhaps. You mentioned today that we are conducting 27.43 tests per 1,000 people. Was wondering, Datuk, can you explain why are we actually testing below our maximum capacity? Today, only 19% out of 37,004 tests. Wondering if you can explain that so people can understand. And maybe those 2 questions first, Datuk. All right, thank you very much. First, with regards to the MMA, Ministry of Health will engage with the MMA and inform the companies, the list of companies that actually engage, because we do not promote the companies. But this is, again, once you promote a company, then the other companies will be, they are not promoting them as well. So to be transparent, we will engage with them
But we have listed down in terms of the sensitivity of the RTK antigen. So RTK antigen, the advantage is that, yes, we know there's no 100% perfect test, 100% sensitivity, 100% specificity. We do not have that test available. The best that we have is 90% sensitivity, but specificity is 100%. So with that test, the advantage of RTK antigen is that it can be done within 45 minutes, as compared to RT-PCR is amplification test, and it takes about 6 hours for us to do it. And you need about 96 sample before you can run the test. So there's a delay will be certainly be in the RT-PCR. But if you want to do it fast and quick, and the cost is also cheaper as compared to RT-PCR. So that's the reason why we are using it. But to say that, to conclude that this is a false negative, you have no proof to say it's a false negative, because at that point of time the patient is asymptomatic, and the patient might have been in incubation period and the virus load is not high, and that's why the RTK antigen is not detecting it. That's possible. Even if you were to do a RT-PCR, it may be also a negative. That's the reason why we insist it's a mandatory to have the home quarantine, to make sure that they stay at home. Then when they have symptoms, they contact us. Then we advise them to come to the clinic, and they will test them with the RT-PCR. That's how we can isolate the patient. And obviously, there's a risk that for us to have a home surveillance. If they do not comply to the SOP in terms of social distancing with the family members, stay in the room, and etc., definitely they can infect the family members. But we, have advised the family members, make sure that you keep a distance at least for 2 weeks. Put on a mask at home, even at home. Make sure those been quarantined stay in the room. So these are some of the initiatives that have been done. So far, I think we have screened put more than 10,000 returnees, Malaysian returnees at home, and the case of positive is only one case that we have been identified in Malacca. So I think the home surveillance order is still valid, and in terms of the testing of RTK antigen, 90% is considered very good as compared to before. When we started, we even have 30%, 40%, 50% tests from certain RTK antigen. So we refused if 50% is not good enough. But 84.4% we thought is reasonable for us to take on in view of the advantage. But now when we retested again, whereby we use the same suspension to do RTK antigen, and the same suspension we send in to the lab to test for RT-PCR, we found out it's about 90% sensitivity and 100% specificity. Second, with regards to the testing, visibility of testing, now when the cases are less now, so those coming to the hospital for testing is also less. So now we have to increase our surveillance in terms of ILI cases, SARI cases. All our hospital will test for SARI cases. That means you have a pneumonia or acute respiratory infection, we will test for the COVID infection. And also symptoms like running nose, etc., ILI symptoms, we will also test in our 26 of our Sentinel clinic. Now we will increase the Sentinel clinic to further to test more in the population, those who are symptomatic. Those asymptomatic, for example, like a pre-operative for before surgery, whether it's emergency, semi-emergency or elective surgery, we have been routinely testing for COVID-19 for them. And this is actually reflect the population in terms of those who are coming for surgery. So again, the detection rate from ILI, SARI, and even pre-op cases is very low, less than 0.1% or 0.2%. So which means now maybe we have tested the virus is well controlled in the population. If the virus is not well controlled in the population, we see more patients in our ward and ICU. Today, our ward and ICU, we only have 77 cases
of which 2 cases need ventilation in the ICU, for example. So we are seeing a reduced number. So when we see a reduced number, that means we are able to control the infection, although we have opened up all sectors, economic sector, social sectors, and the education sector. But we do not see a surge in the cases. That's the balance that we want to achieve now. Now, if we have achieved the balance, we will increase the surveillance, we will increase the screening for the targeted group. Now, targeted group, we have 11 targeted group now, we will increase further. And we will do random sampling in certain community to look into to detect the virus, as well as to look into the immunity response of the community, whether there's already exposure to the virus. So far, all the studies that we've done shows that the percentage of the infected cases in the community is still very low. That's the reason why when it's very low, I think now we need to re-look back again, take a few steps back, re-strategize and plan in terms of to target the community, the high-risk community. So that's one, target the high-risk community. Second is protect the elderly. For example, old folks home, we continue to do the screening. And in the high-risk area, also we continue the marketplace and etc. We continue to do the screening. So this is it is a surveillance that we have put in place for us to continue to screen and test our population, very targeted locality as well as the high-risk group. Thank you. Just continuing with 2 more questions. On the Sarawak case today, I just wanted to clarify, with the Mambung cluster, the second case, the one case from Sarawak today, is that part of the Mambung cluster? Just wanted to clarify on that. Okay. And also on the Novgorod cluster that we found recently, Dato', you mentioned that the home quarantine, that has been working, but since we have a cluster coming from different countries, will the ministry, or is the ministry studying maybe going back to compulsory quarantine in a hotel or in different centers? And last one is whether the ministry has found the cause of death for the Indian national who died in the Bukit Jalil detention center. Thank you. All right, thank you very much. So I answer your second question first. With regards to Malaysian returnees coming back, so the policy now, if they can do RTK test or COVID testing before departure, 3 days before departure, that's the best, because at least we know they are negative before they board the plane. So otherwise, we have to screen the whole plane, screen the passengers next to them, or even the whole plane. So that's one. So, and upon arrival, and if there's a high risk area, for example, we will look into it. If the test is more than 3 days, we will repeat the test in KLIA, for example. So we are using the RTK antigen. If symptomatic, then straight away we isolate them and admit them to the hospital. Asymptomatic, we still have the mandatory quarantine. The only thing is that mandatory quarantine in the hotel or at home. So there's option that is actually now we are doing it at home. Now we are really looking into the possibility of quarantine in our quarantine center or even hotel for those who have do not have a proper conducive environment at home to quarantine. So I think we are looking into it. And for those coming back from high risk area, can we consider them in quarantine center or even hotel? So we are looking into that. But more importantly, before they come back, they have to do the test before they board the plane. And if needed be, we will repeat the test in the KLIA upon arrival. So that's the plan for the Novgorod. And the second is that when you look into the cause of death for the detainee in Bukit Depo Tahanan Immigration, Bukit Jalil, at the moment we only know that there's actually consolidation findings in the lungs. That's it. When we so consolidation in the lung, but the official report, we had yet to get the full official report from the forensic department. So I think they are doing a few culture of the virus, the bacteria, etc. So until we get the full official report, then only we announce it. And then the Sarawak case, yes, we have identified one is actually a foreigner.
work in the same company came in with symptoms, so been admitted. Then we screen. There's one of the co-worker, exposed to the foreigner, also positive. Now we have screened the whole community, and then hopefully we'll wait for the results. Datuk Farhan daripada Bernama. Datuk nak minta perincian kes semalam di Sarawak melibatkan seorang petugas kesihatan. Boleh perincikan kes tersebut? Ya, jadi jururawat tersebut telah pun ada pendedahan kepada kes yang positif. Jadi kes yang positif telah dimasukkan ke hospital pusat rawatan bukan kerajaan, swasta. Lepas tu telah dikesan positif dan telah pun dimasukkan ke hospital umum Kuching. Dan apabila jururawat tersebut mendengar kes tersebut telah masukkan, dia pun menjalankan saringan, dan saringan tersebut mendapati dia positif. Dan positif kita asingkan dan masukkan di hospital dan asingkan. Untuk kontak rapat kepada petugas. Dia kontak rapat dengan kes tersebut, kes yang terdedah, kes positif tersebut. Jadi bila kita dengar, contohnya kita dengar ada kes yang positif dan kita ada terdedah pada kes yang positif, kita laksanakan ujian dan ujian itu positif. Dan bila positif, kita masukkan ke hospital untuk pemantauan dan rawatan. Sorry, Datuk. Just about the Sarawak cases, Mambung is different from Miri, right? I mean, have you all detected anything in Miri? Because the mayor of Miri said something. No. At the moment, that's the cluster that we identified. Other than Sarawak area, there's no. So nothing in Miri. Nothing in Miri. Okay, thanks. Okay, ada lagi soalan? Kalau tak ada, sekali lagi saya ingin mengingatkan rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP walaupun kes kita semakin berkurangan dan ada kala ni mencapai kes sifar. Tapi apa yang penting ialah kita kena pastikan kita dapat memutuskan jangkitan penularan COVID-19. Kita kena jaga kita kena jaga keluarga kita kena jaga masyarakat dan negara kita. Dengan itu, sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.